Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Bertemu kita lagi dalam video pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita masuk kepada tema yang baru, iaitu tema cahaya perpaduan. Tema cahaya perpaduan. Cahaya perpaduan ini bermaksud seperti yang anda semua tahu, kita ni di Malaysia ni hidup dalam keadaan masyarakat yang berbilang kaum. Dah lebih kurang 32 juta ataupun 33 juta penduduk di Malaysia ni. Kaum yang pelbagai, banyak kaum. Yang paling utama Melayu, India, Cina, dan ada juga kaum Sabah di Sarawak, Sabah dan Sarawak juga termasuk juga. Di Sabah dan Sarawak pula sukunya terlalu banyak. Terlalu banyak, cikgu nak sebut satu-satu pun banyak sangatlah. Kadazan, Dusun, yang biasanya kita dengar Kadazan, Dusun itulah, Bidayuh dan sebagainya. Itu di Sabah dan Sarawak. Jadi masuk cahaya perpaduan ni kesepakatan. Maksudnya penduduk di Malaysia ni ataupun masyarakat di Malaysia ni ada satu sepakat. Kesepakatan seluruh masyarakat dalam sesebuah negara tanpa mengira agama dan bangsa. Kita hidup bermasyarakat ni, hidup berbilang kaum ni mesti ada sepakat. Macam kita lah nak tentukan keputusan dalam keluarga ke dalam hubungan kawan ke, kalau kita nak buat keputusan mesti ada kesepakatan. Setuju ke tak bersetuju. Itu simple lah, contoh yang paling simple lah, contoh yang paling senang lah. Tajuk kita pada hari ini ialah amalan rukun tetangga. Boleh buka buku teks halaman 35. Amalan rukun tetangga. Apa tu rukun tetangga? Apa itu amalan rukun tetangga? Baru-baru ni saya ingat cikgu 5 hari ke 6 hari yang lepas, lupa dah. Perdana Menteri ada melancarkan satu program, Perdana Menteri kita Malaysia ada melancarkan pelan pemerkasaan kepimpinan komuniti rukun tetangga. Maksudnya rukun tetangga ni bukannya benda yang kecil lah. Perdana Menteri pun ada buat program untuk lebih kukuh, lebih ada kesan rukun tetangga ni. Jadi apa sebenarnya rukun tetangga ni? Dulu Tun Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama, Tun Abdul Rahman, pernah melancarkan rukun tetangga. Dia buat rukun tetangga. Saya ingat cikgu 1975 macam itulah. Beliau ni dia melancarkan rukun tetangga. Tujuan utama dia adalah untuk menjamin keselamatan penduduk setempat. Tujuan dia untuk jaga keselamatan penduduk setempat. Maksudnya penduduk setempat ni kampung lah, taman ke kampung ke, di satu-satu tempat tu. Itu dulu. Tapi sekarang tujuan dia dah makin besar, dah makin menyeluruh rukun tetangga ni. Sekarang ni dia lebih kepada program sukarela lah. Dulu pun sukarela, tak berbayar. Program sukarela. Yang bertujuan untuk membantu dulu. Sekarang silap. Sekarang yang bertujuan untuk membantu dalam membangun masyarakat setempat. Membantu pembangunan masyarakat setempat lah sekarang. Tujuan dia bukan setakat menjaga keselamatan saja. Bukan setakat meronda saja. Dia dah bertujuan untuk membangunkan kawasan-kawasan setempat tu lah. Kalau awak perasan di kampung-kampung atau di taman-taman ada ditulis, ada 1 tong ke, ada 2 tong ke, sebelum kita masuk taman tu dia tulis awas rukun tetangga. Kawasan ini dikawal oleh rukun tetangga ataupun rondaan rukun tetangga. Dia ada tulis di hadapan taman tu, di pintu masuk taman atau di pintu masuk kampung lah, dia ada tulis. Maksudnya di tempat tu ada rukun tetangga. Mereka ni mengamalkan rukun tetangga lah.
Okay, peranan utama dia tadi cikgu dah cakap meronda pada waktu malam dan juga menganjurkan program kemasyarakatan. Okay, contohnya program gotong royong, bersihkan masjid, bersihkan kawasan ibadah, membersihkan kawasan-kawasan perkuburan dan sebagainya lah. Okay, biasanya rukun tetangga ni disertai oleh penduduk setempat. Contoh kampung Tawas, di sekitar sekolah kita kan. Kampung Tawas ni ada rukun tetangga dia. Disertai oleh orang kampung Tawas sendirilah. Orang kampung lain, contoh orang kampung Kelebang nak masuk rukun tetangga kampung Tawas, tak boleh. Sebab dia bukan kawasan kampung Tawas. Okay. Dianggoti oleh penduduk setempat sahaja. Okay. Tapi tak berbayar. Okay. Tak berbayar. Mereka bertugas ni langsung tak berbayar. Okay. Adalah sikit kadang-kadang jamuan makan. Macam tu je lah. Tak ada berbayar. Okay, baik, kita pergi kepada petikan ni. Biasanya tugasan-tugasan kita, cikgu berpandukan petikan lah. Petikan yang ada dalam buku teks ni. Jadi petikan ini tajuk dia amalan rukun tetangga. Kita tengok sama-sama. Segelintir masyarakat metropolitan hari ini bersifat bagai enau di dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Okey, masyarakat metropolitan. Apa maksudnya metropolitan ni? Metropolitan ni maksudnya masyarakat yang berada di kawasan bandar. Okey, kawasan bandar. Kawasan bandar. Metropolitan ni maksudnya kawasan bandar lah. Contohnya kita di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Kuala Terengganu, di Alustar, dan sebagainya lah. Di kawasan metropolitan ni kawasan yang maju, yang adanya pembangunan. Masyarakat metropolitan. Kalau orang yang berada di kawasan-kawasan kampung, di desa atau di kawasan-kawasan lebih kepada hujung kampung, yang tu kita tak sebut metropolitan lah. Itu kawasan desa kita sebut. Okay. Dia kata ada peribahasa kat sini, bersifat bagai enau di dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Maksud peribahasa ni, secara mudah dia buat kerja sendiri. Buat kerja sendiri je, tak hiraukan orang lain. Kerja awak, dia kerja dia. Itu maksudnya. Itu maksud bersifat bagai enau di dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Sambung lagi. Namun begitu, terdapat setengah masyarakat di bandar yang penghuninya mengambil berat antara satu sama lain. Walaupun masyarakat metropolitan ni hidup di bandar, masih lagi ada setengahnya tu, dikata setengahnya tu ambil berat. Tanya khabar, bertegur sapa dan sebagainya lah. Mereka mempunyai persatuan penduduk yang saling berganding bahu dalam menggerakkan aktiviti bergotong royong, terutamanya dalam menjayakan amalan rukun tetangga. Macam cikgu cakap tadi lah, rukun tetangga ni tadi, apa tugas dia? Biasanya mengajukan aktiviti program kemasyarakatan. Antaranya gotong royong ni lah. Sambung lagi, amalan rukun tetangga di sebuah kawasan perumahan dapat menunjukkan adanya kesatuan. Kesatuan ni maksudnya bersatu. Adanya kesatuan dalam kalangan penduduk kawasan tersebut. Maksudnya kalau ada rukun tetangga tu, maksudnya penduduk kawasan tu dia lebih sensitif ataupun lebih menjaga, menunjukkan mereka ni lebih menjaga perpaduan tu tadi. Menjaga hubungan antara agama atau bangsa tadilah. Rukun tetangga juga mencerminkan nilai bersatu hati, persefahaman dan sikap bertanggungjawab. Maksudnya rukun tetangga ni juga ada nilai bersatu hati. Secara tidak langsungnya dia dapat memupuk semangat bersatu hatilah, bekerjasama, persefahaman. Itu maksudnya. Kerjasama begini sepatutnya tidak hanya tertumpu pada kaum tertentu, malahan perlu juga melibatkan berbilang kaum. Seperti yang awak tahu, di kawasan Ipoh ni bukan sahaja ada satu kaum, ada banyak kaum. Kaum India dan Cina lah. Melayu, Cina, India. Jadi untuk menjayakan amalan rukun tetangga ni, sepatutnya tidak hanya fokus kepada satu kaum saja. Perlu ada penglibatan
oleh kaum-kaum yang lain juga. Maksudnya kena ada lah Cina, Melayu dan India tadi. Okey, mesti ada tiga-tiga. Okay, biasanya kalau contoh kita nak orang yang menceritai anggota rukun tetangga ni, dia terserempak dengan satu masalah. Okay, dia nak cuba meleraikan satu masalah pada waktu malam. Dia tengah ronda, dia terserempak dengan satu, dia melalui dengan satu jumpai pula. Dia orang panggil apa? Dia terlibat ataupun dia terserempak dengan satu keadaan yang perlukan dia selesaikan. Okay? Tapi untuk menyelesaikan tu, melibatkan orang yang ada masalah tu, ada kaum yang lain. Dia kaum yang lain. Contoh, dia kaum Melayu, dia jumpa dengan India yang bergaduh. Okay, India bergaduh, dia tak faham kan cakap apa, cakap dalam bahasa India lah, bahasa Tamil kan. Okay, jadi tak faham. Jadi sepatutnya rukun tetangga ni kena ada kaum India juga. Okay, jadi bila kaum India yang ada dalam rukun tetangga ni, bila dia terjumpa ataupun terlibat dengan masalah seperti itu, dia dapat menyelesaikannya. Dapat faham lah bila India bergaduh dengan India ke, Cina ke, Melayu ke dan sebagainya. Jadi tu maksudnya kena ada penglibatan kaum yang lain. Okay? Mesti ada. Kalau tak ada, susah lah. Okay, sambung lagi. Setiap penghuni haruslah bersikap seperti au dengan tebing dan saling mengenali antara satu dengan yang lain. Okay, ada satu lagi peribahasa seperti au dengan tebing. Okay, maksudnya au dengan tebing ni ada kerjasama. Mesti kena bekerjasama. Okay. Dan mengenali antara satu sama lain. Okay, sambung lagi. Melalui pendekatan ini, kemuafakatan akan wujud dan aktiviti rukun tetangga dapat dijayakan. Okay, mesti kena ada lah. Okay, mesti kena ada. Barulah rukun tetangga ni dapat berjaya. Kalau tak ada muafakat, kalau tak ada au dengan tebing ni tadi, maksudnya rukun tetangga tu tak berjaya lah. Dia punya fokus dia. Tak berjaya dia punya objektif dia untuk mewujudkan keharmonian tadi. Okay, sambung lagi. Tugas sebagai pengawal pada waktu malam sambil menjaga keamanan kawasan setempat amat memerlukan kerjasama setiap individu. Okay, tadi tugas utama tadi masa Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri kita yang pertama tu dulu, tujuan utama dia adalah masa dia wujudkan rukun tetangga ni untuk meronda dan menjaga keselamatan penduduk setempat kan. Okay, jadi tugas tu memang tak lari dah. Memang tugas utama kalau kita sebut je rukun tetangga, ronda. Ronda waktu malam. Okay, jadi tugas pengawal waktu malam ni dia kata mesti ada kerjasama setiap individu. Maksudnya kat sini kalau peronda rukun tetangga saja yang bertugas waktu malam, awak sendiri sebagai penduduk setempat tidak tidak bekerjasama kan, tidak ikut cakap peronda rukun tetangga tadi, tak jadi juga. Awak lawan kata dia orang, awak lawan kata mereka. Mereka memang bertugas. Tapi bila mereka cakap, baliklah kat rumah, dah lewat malam ni kan. Contoh malam, lepak buat apa lagi? Awak tengah lepak lagi, awak tak dengar. Jadi tak jadilah tu. Awak lawan balik. Awak mengamuk ke, awak menghina mereka ke, dan sebagainya. Tak jadilah. Mereka pun rasa akan down. Rasa apa begini? Rasa malas nak buat kerja. Mereka ni buat kerja atas sukarela hati je. Tapi awak pula mencerca, menghina mereka. Bukannya mereka berbayar pun. Jadi awak sendiri sebagai individu mesti memberi kerjasama lah. Okay, sambung lagi. Tugas harian sebegini samalah seperti tugas seorang sukarelawan. Okay, sukarelawan ni maksudnya sukarela lah, menawarkan diri tanpa bayaran. Yang buat kerja tak berbayar pun, tu maksudnya sukarela. Tak berbayar pun buat kerja, percuma je, free je. Cuma dibayar oleh Tuhan saja kan, pahala Tuhan, dapat pahala daripada Tuhan je lah. Okay. Pengorbanan yang diberikan dianggap mulia demi menjaga keharmonian bersama. Okay. Jadi mereka ni lebih kepada pengorbanan, mereka berkorban. Okay. Kalau perasan malam-malam di kawasan-kawasan taman, kawasan-kawasan kampung awak, ada orang naik motor sambil suluh lampu kan, lampu suluh tu suluh je. Jalan kat kawasan
gelap sambil-sambil suluh. Biasanya naik motor tu, mereka ni naik motor 2 orang lah. Satu motosikal tu 2 orang. Ataupun 2 motosikal 4 orang. Okay, mereka berkumpulan. Kadang-kadang berdua lah. Kawasan kampung cikgu di Terengganu dulu pun biasanya macam tu. Okay. Mereka naik motosikal berdua dan meronda di kawasan setempat. Banyaklah jasa yang telah mereka buatlah. Antaranya yang pertama tadi, menjaga keselamatan. Lepas tu melakukan aktiviti gotong royong dan sebagainya. Pernah sekali mereka meronda dan menangkap pencuri. Sebelum sempat pencuri masuk rumah, mereka dah dapat tangkap, berjaya tangkap. Okay. Jadi sangat-sangat penting tugas rukun tetangga ni. Okay, kita pergi kepada fokus utama kita hari ini, iaitu kata nama berimbuhan. Okay, kata nama berimbuhan. Kata nama berimbuhan ni apa? Fokus utama kita hari ini, kata nama berimbuhan. Kata berimbuhan, okay, sebelum kita lihat pada kata berimbuhan dulu. Kata berimbuhan ialah perkataan yang terbentuk daripada proses pengimbuhan, iaitu menggandingkan imbuhan dengan kata dasar. Okay, contohnya cikgu bagi di bawah ni, imbuhan dan juga kata dasarnya lari. Dia membentuklah perkataan kata nama berimbuhan pelari. Okey. Okey, kalau dalam bahasa Melayunya, pe ni kita sebut sebagai morfem Morfem ataupun imbuhan lah. Okey, morfem terikat. Pe ni morfem terikat. Lari pula ialah morfem bebas. Okey. Gabungan imbuhan dan juga gabungan kata dasar jadilah kata terbitan pelari. Okey, cikgu ulang balik. Kata apa tadi? Pe dan juga lari ni gabungan imbuhan dan juga kata dasar. Okey, gabungan imbuhan pe dan juga kata dasar lari, dan terbitlah kata terbitan pelari. Okey, ni kata terbitan lah, maksudnya pelari ni kata terbitan. Pe ni imbuhan, lari ni kata dasar. Okey. Okey, sambung lagi. Kata dasar ialah perkataan yang belum menerima imbuhan. Okey, contohnya lari. Okey, inilah kata dasar dia, lari. Tadilah yang cikgu sebut tadi. Okey. Bagi yang ada buku teks yang dah menerima buku teks, boleh buka kepada muka surat 35. Di dalam muka surat 35 tu dia ada bagi nota yang ringkas berkenaan dengan kata nama lah. Okay, boleh buka muka surat 35. Okey, dalam muka surat 35 tu dia ada bagi dalam bentuk peta minda yang sangat simple, yang sangat ringkas berkenaan dengan imbuhan kata nama. Okey, tapi malangnya di dalam buku teks tu dia hanya bagi 2 jenis sahaja imbuhan kata nama, iaitu awalan dan juga akhiran. Okey, sepatutnya ada 4. Okey, ada 4. Terdapat 4 jenis imbuhan kata nama. Ada 4 jenis imbuhan kata nama, iaitu awalan, akhiran, apitan dan juga sisipan. Ada 4 jenis semua sekali. Okay, kejap lagi kita akan belajarlah apa dia awalan, apa dia akhiran, apa dia apitan dan juga sisipan. Okay, ini salah eja. Terdapat. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, imbuhan kata nama. Okay, ini adalah yang cikgu ambil daripada Google. Cikgu search Google, cikgu screenshot dan cikgu copy, cikgu tampal kat sini. Okay, imbuhan kata nama ada 4 sebenarnya. Kalau rujuk kepada buku teks muka surat 35 tu dia hanya bagi 2 saja, awalan dan juga akhiran. Okay, awalan dan akhiran saja. Sebenarnya ada 4, apitan dan juga sisipan. Okay, contoh imbuhan kata nama awalan. Okay, ni imbuhan awalan bagi kata nama. Dia bagi di sini ada 5. Okay, pen, pe, per, ke dan juru. Okay, itu adalah awalan. Akhiran pula an saja. Satu saja akhiran. Okay, an saja. Maksud awalan tadi, awal lah, yang berada, imbuhan yang berada di awal perkataan kata dasar. Yang berada di awal kata dasar tadilah. Contoh yang tadi, pe yang tadi yang kita buat tadi.
Contoh yang belakang tadi, ini tadi, imbuhan awalan per dan juga kata dasar lari jadilah kata pelari. Okey. Okay, kita tengok yang kedua akhiran. Akhiran ni maksudnya an lah. Akhiran maksud an. Akhiran ni maksudnya akhir lah. Imbuhan yang berada pada akhir. Okay, pada akhir kata dasar tadi. Okay, yang ketiga, yang ni tak ada dalam buku teks. Apitan. Maksud apitan ni kena kepit. Kena kepit tengah-tengah. Okay, itu maksudnya apitan. Maksudnya imbuhan dia ni ada di awal dan juga di akhir. Okay, di awal dan juga di akhir. Okay, di sini dia bagi pen dengan an, per dengan an, per dengan an, ke dengan an. Okay, juru kenapa tak ada? Juru tak ada. Juru mana ada? Juruan. Jururawaan. Tak ada kan? Jururawatan. Tak ada. Okay, tak ada. Jadi apitan hanya ada 4 saja. Awalan ada 5 di sini. Okay, sisipan pula ada 3. Okay, apa maksud sisipan ni? Sisipan ni maksudnya sisip. Okay, sisip ni tengah-tengah. Yang berada di tengah-tengah. Okay, di tengah-tengah perkataan lah. Okay, sama saja. Semua benda ni, imbuhan semua ni ialah morfem terikat. Okay, jenis dia kita sebut sebagai morfem terikat. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia mesti ada bantuan kata dasar. Okay. Di sebelah kanan ni, cikgu bagi contoh perkataan yang menerima imbuhan kata nama tadilah. Okay, antaranya di sini, okay, yang contoh yang pertama ni, pen kan? Pen kan? Okay, pendakwa. Okay, itu contoh yang pertama. Pendakwa, awalan pen, contohnya pendakwa. Awalan pelari yang cikgu buat tadilah. Perancang. Okay. Ketua. Okay, untuk ke ni, tak banyak sangat. Perkataan yang menerima awalan ke ni, dia tak banyak sangat. Sikit je. Cikgu lupa dah apa perkataan. Awak boleh tengok sendiri. Awak boleh search dalam Google nanti. Lupa satu lagi, juru. Okay, juru tadi cikgu ada sebut. Juru rawat tadilah. Juru. Juru ni ialah imbuhan pinjaman. Pinjaman pula. Imbuhan pinjaman. Okay, imbuhan pinjaman. Juru ni ialah imbuhan pinjaman. Juru rawat, juru tera dan sebagainya lah. Banyak lagi juru terbang. Okay, boleh banyak. Awak nak senaraikan. Juru ni maksudnya orang yang buat sesuatu. Orang yang tu lah. Juru tera ni orang juru tera. Juru terbang ni orang yang terbangkan kapal terbang dan sebagainya. Okay, akhirannya contoh di sini an, larian. Okay, lari tadi. Yang lari tadi cuma tambah an saja di belakang dia, larian. Okay. Apitan pula. Kita tengok apitan. Yang cikgu cakap tadi kena apit. Kata dasarnya berada di tengah-tengah. Kena apit tengah-tengah. Okay. Pen dengan dakwa. Pen dengan an tadi. Pendakwaan. Yang cikgu ambil perkataan yang sama. Kalau perasan, cikgu hanya ulang perkataan yang sama saja. Okay. Pen dengan an jadi pendakwaan. Okay. Pendakwaan. Okay. Per dengan an, okay, jadi pelarian. Okay, yang cikgu merahkan ni maksudnya imbuhan lah. Okay, imbuhan kata nama tu lah. Imbuhan apitan tu lah. Per dengan an, perancangan. Okay. Ke dengan an, kerajaan. Okay. Ini semua contoh apitan. Okay, sisipan pula. Okay, sisipan yang cikgu cakap tadi di tengah-tengah. Okay, contoh di sini. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Antara tiga ni tak ada atas ni. Okay, yang EL ni kelangkang. Kelangkang ni maksudnya celah kangkang kan. Celah kangkang. Tu kelangkang. Okay, mencarut ke apa ke. Tapi ni contoh yang cikgu jumpa dalam internet ya. Kelangkang. Kelangkang ni adalah celah antara peha lah. Okay, celah peha. Dia menerima sisipan EL. Okay, sebelum ni perkataan dia kangkang. Kangkang kan. Okay. Dia menerima sisipan EL. Okay. Sisipan ni tengah-tengah tadi. Saya cakap tadi. Okay. Sisipan pula EM. Okay. Kemuncup. Okay. Kemuncup. Okay. Kemuncup ni tumbuhan kan. Yang contoh yang dia ada di banyak. Ada di padang-padang. Padang sekolah kita biasanya tukang kebun lambat.
Untuk rumput je banyaklah benda ni kan di seluar trek kita. Berjalan je balik rumah nanti itulah mak pun beletek. Siapa banyak sangat kemuncuk tu awak yang di redah padang tu siapa suruh kan. Kemuncuk yang melekat di seluar trek kita. Kemuncuk. Dia asal perkataan dia ni ialah kuncup. Sisipan yang terakhir ER. Contoh di sini ialah gerigi. Gerigi. Perkataan dia yang asal dia ialah gigi lah. Dia menerima sisipan gigi. Dia menerima sisipan ER. Daripada gigi dia menjadi gerigi. Semua contoh perkataan yang telah cikgu beri di sini, semuanya ni ialah kata terbitan. Kata terbit. Kata yang terbit daripada kata dasarnya. Dia ada kata dasarnya lah. Macam yang atas ni tadi, pendakwa ni kata dasar dia dakwa yang cikgu hitamkan. Cikgu hitamkan ni. Yang pelari ni kata dasar dia lari. Rancang ni kata dasar dia bukan ancang, rancang. Rancang. Ketua pun kata dasar dia ialah tua lah. Macam yang ni tadi sama, lari. Ni pun sama. Yang cikgu hitamkan tu semuanya ialah kata dasar dia. Sama yang ini pun. Yang ini pun yang cikgu hitamkan tu maksudnya yang itu ialah kata dasar dia. Yang merah tu ialah kata imbuhan tadi lah. Imbuhan dia tadi lah. Ataupun morfem terikat. Benda yang sama saja. Imbuhan ataupun morfem terikat tu benda yang sama saja. Dia ada kata dasar dia. Ini kangkang, yang ni kuncup, yang ni gigi. Kalau tak faham nanti boleh tanya. Awak nampak simple je kan kata pula. Imbuhan ni kita nampak simple je. Imbuhan. Imbuhan ni nampak macam senang. Imbuhan je lah. Benda yang ada depan kata. Imbuhan je lah. Tapi sebenarnya banyak lagi yang kita kena belajar daripada imbuhan. Bukan imbuhan tu biasa-biasa je. Seterusnya. Ini adalah latihan awak, tugasan awak lah hari ni. Merujuk kepada petikan tadi, amalan rukun tetangga. Rujuk daripada petikan ini tadi. Kejap lagi cikgu akan screenshot, cikgu akan bagi petikan ni lah. Dalam bentuk berasingan. Kalau awak nak rujuk di sini mungkin susah kan. Ini adalah arahan dia. Di sebelah ini ialah arahan tugasan awak. Ini arahan dia. Awak tanya cikgu banyak kali, cikgu nak kena buat apa? Tak tengok video, macam mana awak nak tahu kan? Tengok video dan tengok pada arahan dia yang terakhir. Biasanya cikgu letak pada minit-minit terakhir video lah. Jadi arahan dia apa? Yang pertama, kenal pasti kata nama berimbuhan awalan. Kenal pasti kata nama berimbuhan awalan, akhiran dan apitan. Cikgu hanya nak kata nama sahaja. Kata nama yang berimbuhan. Awalan, akhiran dan apitan. Maksudnya dalam petikan ni awak kena carilah yang mana satu kata nama berimbuhan. Kata nama yang berimbuhan awalan, akhiran dan apitan. Panggil apa tu? Tugasan dia yang sepatutnya dalam buku teks hanyalah disuruh awak cari dua je, awalan dan akhiran. Tapi dalam petikan ni sebenarnya ada apitan. Banyak lagi apitan. Contoh yang cikgu jumpa. Segelintir masyarakat metropolitan hari ini bersifat agak enau di dalam luka melepaskan pucuk masing-masing. Namun begitu, terdapat setengah masyarakat di bandar yang penghuninya mengambil berat antara satu sama lain. Mereka mempunyai persatuan penduduk. Contoh yang pertama, persatuan. Macam cikgu cakap tadi. Per dengan an ini ialah apitan kan. Satu ni kata dasar dia. Jadi tulislah apitan yang pertama, persatuan. Persatuan. Lepas tu awak jumpa apa lagi? Kalau jumpa awalan, tulis awalan. Apa di awalan yang awak jumpa? Lepas tu awak jumpa akhiran saja. Tulislah akhiran dia apa. Ni bukan setakat ni saja, bukan cari apitan saja, cari awalan, cari akhiran dan juga apitan daripada petikan ini. Ni baru satu ni baru satu arahan yang pertama. Arahan yang kedua,
Okey, tugasan yang kedua, lepas awak dah jumpa banyak-banyak tu, dah jumpa perkataan tu tadi, apitan awalan dan akhiran tadi, yang kata nama kata nama saja. Cikgu tak nak kata kerja, cikgu nak kata nama saja. Okey, kata nama saja. Dah jumpa semua tu, tugasan yang kedua, bina ayat menggunakan perkataan tersebut. Okey, bina ayat daripada perkataan tu. Okey, contoh yang cikgu buat. Okey, Ahmad sungguh aktif dalam kegiatan persatuan di sekolah. Okey, kenapa cikgu merahkan ni? Sebab tak nampak kat sini kan. Awak jangan tulis, awak jangan guna pen warna merah pula. Awak guna pen warna hitam atau biru saja. Warna merah tidak dibenarkan ya. Okey, ni sebab tak nampak cikgu merahkan lah. Yang cikgu hitamkan ni ialah yang cikgu jumpa tadi. Ni, apitan tadi. Okay, sebab cikgu suruh bina ayat kan, persatuan. Ahmad sungguh aktif dalam kegiatan persatuan di sekolah. Okey. Jadi persatuan ni gariskan. Untuk awak nanti dalam buku teks, perkataan yang awak jumpa tu awak garis. Okey, dalam ayat tu awak garis. Yang kedua awak jumpa apa? Okey, yang tadilah. Awak jumpa apa? Yang ketiga jumpa apa? Okey, bina paling kurang, cikgu nak paling kurang 5 tau. Okey. Paling kurang mesti ada 5. Bina ayat. Lebih lagi bagus. Okey, 5 ayat. Okey. Tak kisahlah nak ambil apitan 5-5 ke, campur apitan awalan akhiran ke 5, tak kisahlah. Okey, tapi nak total dia, jumlah dia semua sekali, ayat ni 5 saja. Nak buat banyak pun bagus. Okey, habis dah kot. Cikgu rasa sampailah situ sahaja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.